Sebab tak semua orang ada pengalaman menguruskan orang yang mati. Mungkin selama ni dia tengok jiran-jiran dia meninggal, keluarga jauh dia meninggal, tiba-tiba orang terdekat dia meninggal dunia. Apa dia nak buat? Nak call siapa dulu? Call ambulans ke? Polis ke? Bomba ke? Jepam ke? Nak cari apa kan? Ni semua kena jelaskan. Alright. Dan yang keempat, kita akan bincangkan rukun pengurusan jenazah. Rukun pengurusan jenazah ada berapa tuan-tuan? Nak tanya jemaah lelaki ni. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Subhanallah, 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 subhanallah. Semua berzikir. Rukun pengurusan jenazah ada berapa, Kak? Asyik baik ada ajah tu tunjuk gini kata dia. 4 ya? Ke 5? 4, asyik baik. Rukun pengurusan jenazah ada 4. Saya yakin tuan-tuan tahu. Cuma takut akan salah cakap kan, malu kan? Baik diam kan? Baik buat-buat pingsan. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. 4 tu saja. 4 tu sahaja yang wajib. Bermaksud selain daripada 4 perkara ini, dia tidak wajib. Dia jadi dalam bab sunat ataupun perkara-perkara adat kita. Kena faham situ. Ya, 4 ni, mandi, kafan, solat, ke bumi. Alright. Ini bab teori. Dan kita akan bersama untuk bab praktikal nanti, yang kedua. Praktikal kami ni, kita akan buat 4 rukun ni juga. Mandi, kafan, solat dan ke bumi juga. Bezanya kat sini, sebelum ni, di mana-mana tempat pun, kalau saya mengajar kursus begini, saya 12 tahun dah mengajar kursus pengurusan jenazah di banyak-banyak tempat. Waktu praktikal mandi nanti, saya tidak akan menggunakan air. Takkan guna air. Kadang-kadang ada orang masjid ke, ataupun pihak penganjur, dia kata, Ustaz, waktu praktikal kami nak guna air betul-betul. Saya kata, tak payah guna air lah. Kita hanya praktikal. Sebab apa saya kata tak payah guna air? Sebab kalau guna air waktu praktikal nanti, akan terjadinya 2 musibah. Apakah musibah itu? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan pasti banyak main air. Confirm. Kenapa banyak main air? Sebab yang jadi model nanti kawan-kawan kita. Dia dah terlentang kat situ. Saya nampak masing-masing dah geram tu. Nanti kau dia sing-sing lengan macam ni. Saya tak ada bercakap lagi, dah curah air kat muka kawan tu. Itu biasa. Mengelupur kawan tu kan. Belum kira lagi dia geletek kawan tu. Belum kira lagi dia cuit pinggang kawan tu. Tu banyak main nanti. Musibah kedua, kalau kita guna air waktu praktikal nanti, yang jadi model nanti, confirm balik nanti demam panas. Kenapa demam panas? Bukan sebab badi mayat, tapi sebab kesejukan yang melampau. Kenapa? Kerana waktu praktikal nanti, tuan-tuan dan puan-puan banyak soalan. Confirm. Dia dah menggigil dah tu. Ustaz ni air apa? Berapa bilangan? Kenapa guna cenana? Kenapa guna ni? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Baik tak payah mandi, kesian dia. Kan, kita tak nak nanya ke orang. Ya. Jadi kita hanya guna kaedah simulasi. Simulasi tu macam mana? Cara kita nak pusing mayat ke kanan, ke kiri, nak ceboknya, bagaimana nak keluarkan najisnya. Ini benda-benda penting kita belajar. Baik. Yang kedua, kita akan praktikal kafan. Kafan nanti akan bahagilah grup lelaki dan grup wanita. Saya ada bersama saya Cikgu Atirah, dia akan bantu untuk praktikal wanita. Okey. Bila sebut nak bentang kain kafan ni tuan-tuan, saya lebih suka guna kaedah. Dia adalah kaedah. Ya. Kain kafan ni sebenarnya tujuannya apa? Nak menutup aurat si mati. Kalau menutup aurat si mati, guna apa pun boleh. Nak guna baju dia pun boleh. Nak guna daun pisang pun boleh. Nak guna kain selimut pun boleh. Apa saja pun boleh. Tapi biasa kita guna, disunahkan kain putih. Jadi cara nak bentang kain tu, mungkin cara kami berbeza sedikit dengan cara tuan-tuan dan puan-puan yang dah biasa.
nanti kan jangan pula ada yang komplain, kenapa ustaz dipotong straight, saya belajar dulu zigzag. Terpulang masing-masing punya skill. Itu namanya kaedah. Kaedah tu pelbagai. Saya daripada KL nak datang Jerantut, saya ikut LPT daripada Tol Gombak keluar Tol Temerloh, satu jalan. Ada jalan lain tak nak pergi Jerantut daripada KL? Ada kan? Apa dia? Saya boleh naik flight terus turun kat Kuantan, lepas tu daripada Kuantan bawa tu sini, boleh. Apa cara lagi? Ikut Gua Musang, pusing jauh sikit kan, naik sini. Makna kata pelbagai cara, tetapi matlamat dia sama. Itulah yang saya masukkan dalam kain kafan. Apa saja cara, sama saja kaedahnya. Cuma dalam program ini saya akan tekankan 4 kaedah nak bentang kain kafan. Pertama, kaedah basic, simple. Tuan-tuan terlupa ke, kaedah ni pasti tak lupa, insya-Allah. Simple sangat. Yang kedua, saya akan tunjuk macam mana pula cara nak bentang kain kafan sekiranya mayat itu badannya besar. Kain kafan bidang berapa selalu? 60 kan? Bidang 60. Tapi kita nampak mayat ni bidang 90. Macam mana ni? Mayat bidang 90, kain kafan bidang 60. Nak jahit ke? Dia ada kaedah dia cara nak bentang kain kafan tu. Saya akan tunjukkan. Yang ketiga, cara untuk bentang kain kafan bagi mayat yang kritikal, berdarah, berulat, mayat yang terbakar, mayat yang HIV, AIDS, COVID dan sebagainya. Saya akan terangkan bagaimana cara kita nak bentang kain kafan untuk mayat-mayat begini yang kritikal. Dan yang keempat, saya akan tunjuk cara nak bentang kain kafan yang unisex. Unisex ni apa? Orang lelaki boleh masuk dalam tu, orang perempuan pun boleh masuk dalam tu. Contoh kalau tuan-tuan belajar, kebiasaannya dia akan ajar, okey, cara lelaki begini, lepas tu orang perempuan belajar cara perempuan begini. Jadi kalau kita sebagai seorang suami, kematian isteri, kita kata, alamak saya tak tahulah cara nak bentang kain kafan orang perempuan, tak belajar. Jadi benda tu tentulah susah untuk kita praktik. Jadi kalau guna kaedah yang keempat ini, suami meninggal pun isteri boleh uruskan dengan kaedah tu, isteri meninggal pun suami boleh guna kaedah itu. Ini kaedah yang sesuai untuk semua orang. Sebab apa? Kita akan buat baju, baju untuk kain kafan tadi. Baik, itu 4 kaedah saya akan terangkan waktu praktikal. Yang ketiga, solat jenazah. Saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan-puan semua dah biasa dengan solat jenazah. Betul tak? Solat jenazah ada berapa rakaat? Asyik baik Tuan Haji kata awak dah tak ada. Kalau ada yang confident 2, balik awal lah kita kan. Ya, solat jenazah tidak ada rakaat tapi ada takbir, 4 kali takbir. Baik, semua dah tahu dah 4 kali takbir tu. Ada satu lagi isu dalam solat jenazah. Solat jenazah gaib. Pernah dengar? Solat jenazah gaib. Pernah dengar ya? Okey, persoalannya siapa yang gaib? Kita ke gaib? Jenazah yang gaib? Jenazah, nasib baik jenazah. Maknanya fahamlah tu. Saya takut orang kata solat jenazah gaib ialah apabila ada solat jenazah dia gaib. Orang tu gaib kan. Jadi kena faham kat situ dah. Itu dah selesai, itu dah pemahaman tu dah ada lah. Alright, nanti saya akan terangkan bilakah kaedah pelaksanaan dia, apakah hukumnya dan sampai bila dibenarkan solat jenazah gaib ini. Dan yang keempat, pengebumian jenazah. Sini kubur kat mana? Jauh tak? Ada dalam 10 minit? Jauh lagi. Lebih tak payahlah kita ramai-ramai naik motor, naik kereta pergi kubur, nak gali berapa spek dalam kubur, berapa luas, tak payah. Sebab apa? Biasa tanah kubur memang dah ada orang dah menggalinya. Tu kerja dia, biar dia buat. Cuma yang saya tekankan dalam bab pengebumian jenazah nanti ialah adab-adab ketika kebumikan mayat. Itu penting. Sebab apa? Yang selalu berlaku, nak turun satu orang mayat, biasa dalam liang berapa orang menyambut? 3 orang. Biasa yang bagi arahan berapa orang? 30 orang. Kan?
30 orang nak bercakap. Tu kepala tu pusing, tali tu buka, tanah. Semua nak bercakap, kelang kabut lah kita. Jadi adab-adab tu penting. Ya, bagaimana pelaksanaannya dalam kadar riuh rendah ke atas tu, orang yang menurunkan dah tahu dah nak buat apa. Dari segi rukunnya, apakah perkara sunat dan sebagainya, insya-Allah. Baik tuan-tuan. InsyaAllah program ini akan berjalan secara santai. Kita akan ada rehat juga, mungkin dalam pukul 10.30. Ya, kita 10.45 akan rest sekejap. Ya, sebelum kita masuk kepada bab praktikal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasa macam tak tahan sangat, jangan berjoget depan saya. Sini. Bangun je pergi tandas. Tak payah minta izin. Please teacher, may I go out? Tak payah. Get out je, kan? Baik. Program kita insya-Allah akan selesai sebelum pukul 4 petang. Betul ke? Betul lah, sebelum 4 petang. Pukul 1 habis. Sebelum 4 petang lah, kan? Jangan risau, kita akan cuba habis awal. Dan di hujung program nanti saya akan tunjuk satu video khas kaedah pengawetan mayat yang sebenar. Ni saya tunjuk macam mana proses itu berlaku, kenapa perlu buat. Nanti ada tunjuk video dia. Okey? Baik tuan-tuan, jika ada persoalan terus angkat tangan, insya-Allah kita akan menjawabnya bersama. Topik yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Orang yang sedang nazak, macam mana keadaan dia? Cuba bagi jawapan sikit, saya jalanlah. Kameraman standby lah, nak pusing-pusing. Kakak, macam mana keadaan orang tengah nazak? Nafas sesak. Okey, bagus. Puan, macam mana orang tengah nazak? Suara tak terkeluar macam sekarang ni. Betul? Tuan Haji, macam mana keadaan orang tengah nazak? Samalah. Baik, suara tak dengar, sesak nafas, ya. Itu betul. Tapi ada satu lagi yang tepat. Orang yang tengah nazak itu dalam keadaan terbaring. Pernah nampak orang nazak berdiri? Tak pernah. Kau kenapa ni tengah nazak? Tu kan nazak tu semput. Betul lah tu, bila dia baring, dia tak dapat nak bercakap, dia sesak nafas. Maka orang yang tengah nazak ni kita boleh nampak dengan cara bila dia terbaring, dia tak boleh buat apa-apa, sesak nafasnya, mata dia ke atas, itu tanda-tandanya. Maka ketika itu ikutlah sunnah Nabi SAW yang menyebut lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan pada orang yang hendak mati ini kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah sunnah. Ya, kalimah sunnah. Jangan kita ajar terlalu panjang macam dalam drama Melayu, macam dalam sinetron. Asal orang tu tengah nazak, dia ajar mengucap panjang. Ayo pak, ayo mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Dia ajar begitu. Yang heran tengah nazak tu boleh ikut asyhadu an la ilaha illallah, siap sambung wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hebat dia. Kadang tu siap makna, aku bersaksi. Ini pembongak. Mana ada orang tengah nazak boleh mengucap panjang? Tapi nak menunjukkan husnul khotimah, kadang-kadang jari mau macam ni. Ini berlakon. Berlakon ni semua orang boleh buat. Hakikatnya orang yang nak mati, menyebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Dan sekarang senang tak nak sebut la ilaha illallah? Cuba sebut la ilaha illallah. Bersebut, cuba sebut. Senang. Sebab kita masih ada nyawa. Cuba tuan-tuan lafazkan kalimah la ilaha illallah ataupun kalimah Allah ketika hujung nafas tuan-tuan. Macam mana? Okey, sekarang kita bernafas. Cuba hembus nafas tu. Ujung tu sebut la ilaha illallah. Nak keluar pun bukan senang. Itulah di antara keadaan orang yang sedang nazak. Umpama nak bercakap di hujung nafas. Tuan-tuan ya. Bayangkan macam mana kritikalnya ketika itu. Yang kita harapkan adalah rahmat Allah untuk bagi kita keizinan untuk mengucap kalimah itu.
Ya. Orang yang mengajar, kita ni mengajar pada orang tengah nazak, itu adalah sunnah. La ilaha illallah. Yang memberi izin tetap Allah. Bukannya semua orang dapat mengucap. Allah sebut dalam Quranul Karim, yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan ucapan orang beriman dunia dan akhirat. Kalau dia orang beriman, kalau dia orang beramal soleh, dia mati seorang-seorang pun mesti dapat ucap kalimah tu. Ini janji Allah. Tapi kalau dia orang yang kufur, orang yang derhaka pada Allah, wa yudilullahu zalimin, Allah boleh sesatkan orang yang zalim. Ini kita takut. Walaupun 100 orang datang ajar dia la ilaha illallah, nak sebut tapi tak lepas, nak sebut. Ini banyak berlaku. Kenapa? Kerana Allah menyebut wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27 menerangkan tentang keadaan orang yang mati itu atas rahmat Allah. Lepas tu kita kena berdoa, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Allahumma tahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Jangan matikan aku dalam keadaan su'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kalam aku dengan kalimah la ilaha illallah. Doa selalu minta. Orang yang mengajar ni sunnah pada dia saja. Itu dia kaedah dia, ya. Baik, maka ajarlah kalimah ini pada mereka yang ringkas sahaja. Baik, kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam dapat sebut kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Itu kita nak kejayaan tu. Kita kena yakin dengan hadis Nabi ni. Kalimah tu kena pastikan kita sebut. Alright. Yang kedua, orang yang tengah nazak, bacakan ayat Al-Quran, mana-mana surah pun, kepada orang yang sakit ni. Bacakanlah. Surah apa yang kita tahu? Al-Fatihah, 3 Qul, surah Yasin. Itu biasa kita baca. Yang sunnahnya surah Yasin. Kalau nak baca lagi, boleh. Al-Baqarah, Al-Insan, An-Nisa, baca. Apa sahaja surah pun boleh. Kenapa? Nabi sebut Al-Quranu syifa. Quran itu adalah penawar. Baca. Baca. Ni kita baca Quran kat depan Abah ni, baca ramai-ramai. Pertama, dengan bacaan Quran itu memberi ketenangan kepada orang yang sedang sakit. Kedua, dengan bacaan Al-Quran itu dapat memagar diri pesakit daripada gangguan setan. Baca Quran. Baca, dan sehinggalah kita rasa macam dia tenang dan sebagainya. Baca je terus. Alright. Yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Dia nak apa, bagi dia. Nak air, bagi air. Nak makan, bagi dia makan. Tunaikan apa hajat dia. Ya. Tapi kadang-kadang orang yang sakit ini dia menguji kesabaran kita. Nak air, kata dia. Nak air, kita pun pergilah ambil air. Nak air ni, air kowe. Dia tengok, tak nak air kowe. Nak air apa? Air, dia sebut gitu. Kadang dia cakap macam tu je. Kita pun pergilah ke dapur, bancuh kopi O, dia suka minum kopi O. Nah, kopi O. Dia tengok kopi O, tak nak kopi. Air. Kau ni, dah hilang dah kesabaran kita ni. Nak air apa? Pergilah kita bancuh air fresh orange. Nah, fresh orange. Dia tengok fresh orange, tak nak. Air, aku dah menyirap dah ni. Kita dah mula marah. Sebab apa? Dia diuji dengan kesakitan ketika itu, kita diuji dengan kesabaran. Jaga orang sakit ni memang kena banyak bersabar. Besar pahala orang jaga sakit ni. Kadang-kadang orang yang jaga sakit ni meninggal dulu. Yang tengah sakit tu tak meninggal, kita meninggal dulu, tension. Maknanya kena banyak bersabar. Ya. Baik. Dia tengah begitu, jangan kita marah dia. Tanya dia baik-baik. Okey, cuba cakap nak air apa? Saya akan cuba sediakan. Air Starbucks, kata dia. Banyak-banyak air Starbucks dia kau minta. Kau tahu tak Yahudi? Semua. Jangan bersarah depan dia time tu.
Waktu tu dia dah kritikal, kadang-kadang dia bukan cakap apa yang dia fikir, dia main cakap je. Kalau kita tak mampu tunaikan hajat dia, jangan marah, cakap baik-baik, minta maaf lah kak, minta maaf lah bang, saya tak nak beli air tu, carilah air lain, insyaAllah boleh tunaikan. Jangan kita marah dia, marah lantak lah kau, tadi dah makan, nak makan lagi, kau ni apa ni, saka ke apa ni. Jangan, sabar banyak-banyak. Oh kita faham. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi kalau dia dalam keadaan kritikal begitu, kita kena banyak bersabar. Kerana apa? Waktu itu syaitan memang tak berputus asa. Kalau kita dah marah dia, orang yang sakit ni tuan-tuan, dia sangat sensitif. Dia tengok kita macam marah dia, jadi dia akan rasa macam orang tak suka dia. Sikit je kita silap ke dia. Jadi waktu itulah dia rasa macam tak ada orang pedulikan dia, kita pergi tinggalkan dia, syaitan akan datang. Syaitan datang dalam bentuk apa? Orang yang dia sayang. Mungkin mak dia, mungkin ayah dia datang. Mak, saya sakit mak. Ya, mak datang daripada syurga ni. Jom kita ke syurga. Mak, saya nak minta air, semua orang tak layan saya. Semua orang tak suka saya. Tak apa, jom kita ke syurga. Ayah apa kau nak minta lah. Dia kata, boleh mak, saya ikut mak. Tapi ada syarat. Apa syarat mak saya ikut? Kau kena keluar daripada Islam. Masuklah agama Yahudi, masuklah agama Nasrani, masuklah agama itu ini. Yang penting bukan Islam, kata dia. Orang yang lemah iman dia, orang yang tak ditalkinkan kalimah syahadah, orang yang tak dipagarkan dengan bacaan Al-Quran, dan orang yang tak dipedulikan, maka ini adalah orang yang mudah terperangkap dengan tipu daya syaitan. Wa iyyazubillah min zalik. Kalau dia mengiyakan kata-kata itu, baiklah mak, saya keluar daripada Islam, saya ikut mak. Wa iyyazubillah, mati dalam keadaan kufur. Ni kita takut ni. Sebab itulah jagalah orang sakit dengan sabar. Sebab apa? Nanti kalau kita jatuh sakit pun, kita tak tahu bagaimana hujung nasib kita. Ini detik yang dahsyat, peperangan kita yang terakhir melawan syaitan. Baik tuan-tuan. Dan yang keempat, tak ada dalam slide, tak ada dalam nota, saja saya nak bagi tuan-tuan tulis. Sebenarnya terlupa. Apa dia? Bimbinglah orang yang sedang sakit itu supaya husnuzon kepada Allah, sentiasa bersangka baik kepada Allah. Dia tengah sakit, kadang-kadang orang sakit ni dia mengacau-acau, cakap bukan-bukan. Aku ni sembahyang dah buat, puasa dah buat, pergi umrah, pergi haji, sedekah, tapi kenapalah Allah uji aku sakit macam ni? Kenapa ya Allah? Dia akan mengeluh. Ketika itu bimbing dia supaya bersabar. Sabar mak, sabar. Ceritalah kebaikan-kebaikan yang dia buat. Ini sunnah dia. Orang tengah nazak, kita disunahkan bercerita kebaikan-kebaikan dia. Mak ingat tak mak? Mak dulu sponsor kapet masjid, banyak mak belanja tu. Itu semua besok akhirat nanti pahala untuk mak. Mak ingat tak mak? Mak suka bagi makan kucing kat tepi jalan, kat kedai makan, kat masjid. Sampai orang masjid marah, buat tai kucing je sini. Contoh kan. Makna kata semua tu pahala tu mak. Cerita kebaikan-kebaikan dia tu sunnah. Ketika itu kita banyakkan cerita kebaikan dia. Kalaulah dia mengeluh dengan kesakitan dia. Tapi kalau dia mengeluh dalam keadaan dia berdosa, aku di semayang banyak tinggal, puasa pun banyak tinggal, tak sempat nak qada, entah manalah Allah campak aku nanti dalam neraka, aku ni banyak dosa. Dia kata begitu pula. Maka orang begini, bimbing dia untuk istighfar. Jangan putus asa dari rahmat Allah. La ta'natu min rahmatillah. Mak, sabar mak, kata. Mak istighfar, Allah Maha Pengampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bimbing dia. Sebab apa? Kita bawakan kepada dia keyakinan Allah Maha Pengampun, Allah Pemberi Rahmat, supaya dia sentiasa bersangka baik dengan rahmat Allah. Ini penting tuan-tuan. Sebab apa? Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi,
Katanya, Allah, aku menurut pada sangkaan hamba-Ku. Jika hamba-Ku bersangka baik padaku, maka kebaikanlah untuknya. Jika dia bersangka buruk kepadaku, aku biarkan dia kesesatan. Maka bimbinglah orang yang sedang sakit itu bersangka baik kepada Allah. Itu dia penting, tuan-tuan ya. Baik, 4 perkara kita dah sentuh tadi. Pertama, talqin la ilaha illallah. Kedua, bacakan ayat Al-Quran. Ketiga, kita pastikan tunaikan hajat dia kalau mampu. Kalau tak mampu, kita berkatalah dengan baik. Dan yang keempat, bimbing dia supaya sangka baik kepada Allah. Selesai part yang pertama. Ada soalan? Tak ada. Wah, banyak pula tanya hari ni kan. Biasanya tak ada kan. Ya, tak apa, Tuan Haji, silakan. Soalan? Adakah elok kita hanya sebut sekali saja la ilaha illallah kemudian kita diam? Baik. Ataupun kita macam berulang-ulang Sampai dia boleh sebut. Okey, baik. la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah. Okey. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Okey, Tuan Haji. Dalam macam ayat saya dia memang kalau pukul 3 dia mengadu sakit. Kita kena pergi pada waktu malam atau macam saya nak perhatian. Okey, baik. Terima kasih. Dua soalan yang berkaitan. Yang pertama, adakah kita perlu berulang-ulang sebut la ilaha illallah tu pada dia? Sebutlah la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Ataupun kita cukup sekali je. La ilaha illallah. Betul, biarkan dia. Jawapannya ialah kita perlu berulang-ulang sehingga dia dapat sebut. Tapi kalau mengikut kaedah yang lebih sesuai, jangan orang yang sama. Mungkin dengan kita ni tak sesuai. La ilaha illallah. Biar dia tenang dulu. Bagi kedua, la ilaha illallah. Sehinggalah ketiga, la ilaha illallah. Okey, kita berehat dulu. Kalau ada orang lain, bagi orang lain dulu. Kalau tak ada, kita berhenti dulu. Kemudian sambung balik. Maknanya jangan berterusan. Sebab apa? Kalau kita ulang, takut dia jadi benci dengan kalimah tu. Diamlah kan. Aku tak nak sebut lah. Aku belum nak hati. Lain pula jadi. Maka 3 kali itu pun dah cukup. Kalau ada orang lain, bagi orang lain. Kalau tidak, berhenti seketika. Itu kaedah yang terbaik. Soalan Tuan Haji pula, bagaimana pula kalau sebut sakit tengah malam, pukul 3 pagi, kita ingat dia nazak, tapi mungkin dia ni nak minta perhatian je ni. Kita dah penat jaga dia kan. Dah seminggu dah macam tu je, tak meninggal kan. Contohlah kan, bukan nak kata begitu. Pukul 3 pagi, sakit, adakah kita perlu datang pada dia? Jawabnya, perlu. Pergilah. Kita tak tahu bila masa dia akan meninggal dunia. Mungkin waktu kita rasa macam dia nak perhatian, ataupun dia rasa mungkin mengadu sesaja je, mungkin waktu itulah ajal dia datang. Maka kalau kita dengar macam bunyi lain sikit, maka kita pergilah jumpa dia. Sebab itulah disarankan orang yang jaga orang sakit ni, jangan orang sama. Sebab orang sama nanti dia akan jadi jemu. Dan akhirnya perasaan ikhlas jadi tak ikhlas. Penatlah aku nak melayan tu ni. Kan syaitan sukalah begitu. Kalau boleh berpakatlah anak beranak, adik-adik bergilir-gilir. Bagilah waktu rehat pada orang yang jaga orang sakit tu juga. Ya, 3 hari sekali pun dah cukup dah. Paling-paling pun seminggu sekali pun dah cukup dah. Itulah keadaan baik. Supaya kita sentiasa dalam keadaan ikhlas menjaga dia. Wallahualam. Ada? Ibu? Tak ada. Baik. Tuan Haji, silakan. Macam mana soalan dia? Nazak di rumah. Kalau dia di kemarangan, dia apa? Baik. Ada kita nak Ajar mengucap begitu. Baik, terima kasih. Tadi Tuan Haji tanya, bagaimana itu kalau dalam keadaan yang biasa, orang tu tengah nazak dekat rumah, mungkinlah kita boleh ajar kalimah la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia kemalangan? Bagus soalan tu. Kemalangan dalam keadaan yang darah menyembur. Adakah nak tunggu pasukan perubatan, ambulans datang, atau kita kena bantu dia? Jawapannya ialah bantu dia. Kita tak usik dia, tak alihkan dia. Kalau orang aksiden, walaupun dia hidup lagi, jangan pandai-pandai angkat, bawa ke tepi. Salah. Sebab kita tak tahu tahap kecederaan dia macam mana. Kan kita angkat, kan tantah tulang dia elok, longgar sikit, dah tercabut.
Jadi biarlah pasukan perubatan yang buat. Cuma kalau kita ada kat situ, ajarkan dia la ilaha illallah. Tapi kalau situasi dia dalam keadaan yang nazak kritikal, nak cakap macam mana, darah keluar kat mulut dia, keluar darah, maka ajarlah perkataan yang ringkas. Allah, Allah. Perkataan Allah pun dia tak boleh sebut dalam keadaan macam tu, maka minta dia bagi isyarat. Bang, kalau dengar saya sebut ini, cuba gerakkan jari, cuba kelip mata, la ilaha illallah. Dia pun gerak jari. Maknanya dia nak menyebut tapi tak mampu, tapi dia bagi isyarat, dia terima dengan kalimah tangan gini. Maknanya bagi dia. Ajarkan juga begitu. Ya. Sebab apa kita nak pastikan dia mati dalam keadaan memegang kalimah la ilaha illallah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Alright. Okey, soalan tu cukup. Kita masuk yang kedua dulu. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baik, orang yang baru meninggal dunia, kita hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Saya saja je test. Baru meninggal ucap alhamdulillah. Alhamdulillah, mati juga kau. Lega Tuhan. Nah, saja je nak usik. Sunnahnya mengucapkan kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah kita kembali. Ini kalimah istirja. Wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar, allazina idza asabatkum musibatun qalu, iaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimah istirja, musibah. Bukan hanya pada kematian, apa saja musibah, kesakitan, kehilangan, kekecewaan, apa saja, inilah kalimah dia. Ya. Jadi kalau terima berita kematian, sebutlah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baik dari segi lisan maupun tulisan. Ni baca Facebook, Yahya Sinwar telah syahid, dan semalam ramai yang komen inna lillahi rajiun. Ada juga yang komen al-Fatihah, al-Fatihah, al-Fatihah. Tak boleh ke sebut al-Fatihah? Boleh, bacalah. Cuma sunnahnya ialah sebutlah innalillah dahulu. Lepas innalillah tu nak sebut al-Fatihah ke al-Baqarah ke an-Nisa ke terpulang. Yang penting baca. Main sebut aja tapi tak baca, sah juga kan. Jadi kita sebutlah ikut sunnah. Dan kalimah ini juga bukan hanya pada orang Islam. Orang bukan Islam kalau mati. Kita ada kawan kita Cina, Ah Chong, baru mati pagi tadi. Duka cita dimaklumkan, rakan sekelas kita Ah Chong telah meninggal dunia pagi tadi. Lepas tu ramai yang akan memberi komen, rip kata dia. Rip, 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 semua nak rip. Apa tu rip? Rip tu apa? Rest in peace. Berehatlah kau dengan tenang. Bersemadilah kau dengan aman. Bolehkah kita doakan pada orang kafir yang meninggal dunia? Tak boleh. Rest in peace tu ungkapan doa, tak boleh diucapkan. Kenapa? Pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Ketika itu pakcik Nabi, siapa nama pakcik Nabi yang jaga Nabi? Abu Talib. Abu Talib ketika itu dalam keadaan sakaratul maut. Nabi datang memujuk pakciknya. Pakcik, sebutlah la ilaha illallah. Kalau pakcik masuk Islam, pakcik terima kalimah ini, maka saya jamin tempat pakcik dalam syurga nanti, katanya. Dan ketika itu Abu Jahal pun ada. Dia kata, wahai Abu Talib, jangan ikut cakap Muhammad, kau kena kekal dengan agama kita. Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, ya Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Lalu sedihnya Rasulullah SAW tak mampu memujuk pakciknya tadi. Dan apa yang Nabi buat? Nabi pun berkata di sisi mayat pakciknya, wahai pakcik, aku berjanji akan sentiasa mendoakan keampunan Allah kepada pakcik.
Dia nak doakan keampunan Allah pada pakciknya tadi. Lalu datanglah teguran Allah dalam surah At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, tidak boleh mana-mana nabi atau orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri, sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Lalu bila Allah sebut begitu, Nabi pun tidak mendoakan pakciknya. Dan teguran Allah bukan hanya untuk Nabi, untuk kita juga orang Islam. Bermaksud tak boleh doakan orang kafir yang meninggal dunia. Tak boleh. Habis nak sebut apa? Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh ziarah dia? Boleh. Kan? Kita pergi kawan tadi Ahcong meninggal, kita pun datanglah pergi kat tokong dia tu, mayat disimpan kat dalam tokong. Pergilah. Aunty, saya ni classmate Ahcong. Oh, you punya kawan lah. Okey, tak apa, mari. Tengoklah dia. Tengok dia. Kemudian dia pun kata, you kawan dia kan, you punya baik ambil ni. Ambil dia punya apa, colok tu, buat begini ya. Kalau dia suruh begitu, jangan buat. Ya, maknanya ada batas-batas dia. Tengok boleh, ziarah boleh, ucap takziah boleh, tapi nak ikut upacara mereka tak boleh. Kena ada batas dia. Okey? Baik. Itu sebut tadi. Alright. Yang seterusnya, orang yang baru meninggal dunia, kadang-kadang mata dia terbuka. Begini buka mata dia. Maka sunnahnya ialah tutup mata jenazah itu. Ingat ya, sunnahnya tutup mata mayat setelah orang tu meninggal dunia. Jangan tutup mata orang yang sedang nazak. Orang tengah nazak, mata dia ke atas. Jangan tutup. Abah, kenapa abah? Abah. Kerana ia menyakiti orang tengah nazak. Jangan. Sebab apa? Kerana roh keluar melalui kepalanya, ubun-ubun. Maka dia memandang pemegang rohnya. Kalau kita menyekat pandangannya, berarti kita menyakiti dia. Biar dia pandang atas. Sampai dia meninggal, baru tutup mata dia. Ini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ketika sahabatnya Abu Salamah radhiyallahu meninggal dunia. Abu Salamah ni sahabat Nabi. Dia meninggal dunia, mata dia terbuka. Sebenarnya buka. Kalau kita nampak mayat mata terbuka, apa kita kata? Apa yang dia buat tu? Apa yang dia tengok dulu waktu hidup ni? Ni mesti bukan ni. Kenapa perut dia kembung sangat? Ini mesti makan rasuah ni. Kenapa begitu begini? Kenapa itu ini? Kita akan cuba nak create benda-benda yang tak ada. Maka sahabat Nabi meninggal dunia, keluarga dia pun risau, sahabat dia pun risau. Kenapa Abu Salamah ni mata dia terbuka? Apa dosa dia ni? Apa yang dia buat waktu hidup? Nabi tanpa bercakap banyak pergilah ke mayat Abu Salamah, menutup mata Abu Salamah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya roh apabila keluar daripada jasad keluar mengikut kepalanya, yakni ubun-ubun, dan pandangan mata mengiringi pemergian roh. Nabi nak membawa maksud itu adalah perkara fitrah, benda yang biasa. Mayat mata terbuka itu perkara biasa. Lalu Nabi pun tutup mata si Abu Salamah, dan Nabi kata, hendaklah kalian berkata yang baik-baik ketika ini. Cakap baik-baik. Sebab apa? Malaikat ketika ini sedang mendoakan, mengaminkan kata-kata kita. Cakap baik-baik ketika menziarahi jenazah. Sebagai contoh, biasanya kita lah, dah biasa budaya kita kat sini, lepas solat jenazah, imam akan pusing belakang. Apa kita nak kata pada mayat ini? Baik. Apa kita nak saksikan mayat ini? Baik. Ini adalah kias kepada yang Nabi suruh, ucaplah yang baik-baik. Bagi kesaksian yang baik-baik pada orang tu. Walaupun kita kenal yang mati tu orang jahat, kawan-kawan kita juga, janganlah kita kata yang jahat pada dia. Orang cakap baik, kita daripada belakang menjerit, mana ada baik? Dia lah yang paling setan sekali kat jerantut ni. Jangan kata begitu, walaupun memang hakikatnya dia begitu. Diam. Sebab Nabi melarang kita mencerca, menghina orang yang dah meninggal dunia.
Kata Nabi, kalau yang mati itu ahli syurga, engkau telah melakukan dosa kerana menghina dia. Kalau orang yang mati itu ahli neraka, cukuplah Allah yang menghukum dia. Tak payahlah kita nak hukum dia pula. Ini cara Nabi SAW mengajar kepada kita, jangan hina orang yang dah meninggal dunia. Siapa pun dia, hentikanlah budaya menghina orang yang dah mati. Kami tak hina pun orang mati. Kadang-kadang dalam keadaan tak sedar kita menghina orang mati. Apa dia? Tu kes Abu Ya tu kan, JSB tu salah tetap salah, tapi kita kenapa nak tambah kesalahan, hina dia? Cukuplah dia dah meninggal, hukumlah. Kalau betul lah dia punya kumpulan tu salah, kumpulan dia je lah yang didakwa. Tak payah libatkan orang yang dah meninggal dunia. Memanglah ajaran tu mungkin daripada dia, tapi cukup bahagian dia. Yang hidup ni yang kita kena hukum, dan bukan kita yang hukum, pemerintah yang menghukumnya. Ni kita pula yang menghina, memerdi dan sebagainya. Ini budaya yang salah. Ni sekarang ni isu apa? RUU, mufti wilayah hebat diperkatakan. Ada puak yang menyokong, ada puak yang menolak. Ya, yang menolak kata orang ni dulu pembawa imej kezaliman dan juga pemusnahan, pembunuhan, pemberontakan. Jadi benda-benda begini yang kita ni yang tak ada kaitan, tak ada ilmu, tak ada apa ni, tak boleh sebutlah. Orang tu dah meninggal. Kan? Biarlah pemerintah sama mereka, label mereka yang cerita bab ni. Orang yang faham agama yang macam ni. Kita ni fardu ain pun lah macam mana nak fikir. Kita fikir fardu ain kita je lah. Yang mana baik kita sokong, tak perlu kita tambah lagi benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita ni. Sebab apa? Bila kita menjadi tokoh tambah, benda menjadi bukan bercelaru, umat bertelagah, tak ada kesudahan. Jadi diam je lah, biarlah dia orang yang pandai-pandai yang settlekan. Baik tuan-tuan, saya nak tekankan bab ni. Abu Salamah meninggal dunia, Nabi kata ucap yang baik-baik. Macam mana cara nak tutup mata mayat? Pertama, tutup mata mayat dengan tangan kita. Tutuplah. Itu sunnah dia. Kalau tutup mata mayat tapi terbuka balik, jangan lari. Terbuka, tadi baru tutup. Ni tak ada lain ni, saka ni. Jangan lari. Tunggu dulu, relax dulu. Kan? Mungkin kerana kelopak mata dia ni dah mengecut. Maka urutkan kelopak mata dia ni menggunakan apa? Gunalah minyak. Cari minyak. Minyak apa di rumah? Minyak apa? Minyak zaitun. Lagi minyak apa yang biasa ada kat rumah? Boleh minyak apa? Minyak masak. Yes, guna minyak yang ada kat rumah. Minyak masak yang kita guna tu pastikan minyak masak yang baru. Janganlah yang dah gorengkan keli semalam. Ambil yang 6 kuali tu. Kan? Tak payah yang baru. Dia pun ambil lah yang kuali tu. Berkeladak naikkan. Dia sapu kat mata mayat ni. Datang kucing jiran, jilat. Rasa ikan. Ya, guna yang barulah. Urut perlahan. Pastikan minyak yang kita guna tu minyak yang bersesuaian. Jangan guna minyak cakapak. Terkebil-kebil mata mayat tu. Minyak diesel ke jangan, bukan. Kan? Ya, yang normal. Kalaulah keadaan itu tak membantu, kita gunakan barang-barang untuk menghimpit mata dia. Antaranya guna batu. Cari batu yang keliling ni, yang kerikil-kerikil batu kecil tu, ambil, basuh, confirmkan tu batu tak kucing, mana tahu. Letak kat mata mayat, cair. Sudah kan. Ambil, bersihkan. Kalau tak jumpa batu yang sesuai, jangan guna bata. Batu dia pakai yang logik. Okey. Baik. Kalau batu pun tak jumpa yang sesuai, boleh guna kaedah yang lain, guna shilling. Shilling 50 sen yang besar tu. Labur dalam poket, jumpa 50 sen tu. Letakkan dekat mata mayat tu, tujuannya nak beratkan kelopak mata. Boleh. Kalau ada orang kata, itu budaya orang Cina. Cina kalau mati letak duit kat mata. Jangan kita ikut cara dia. Kita bukan ikut cara dia, kita nak guna kaedah menutup mata mayat. Ini bahan saja. Bergantung pada niat kita bagaimana. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau letak duit shilling dekat mata mayat, jangan terlalu lama. Ini penting ni. Takut nanti kita terlupa. Dah letak duit kat mata mayat tu,
tutup dengan kain. Telefon berbunyi. Hello. Ya abah dah meninggal. Dia pun pergi belakang. Jiran-jiran datang. Datang jiran-jiran tu, sedialah arwah ni baik, dia ni suka belanja orang makan. Dia ni cukup penyayang kat orang kampung sini. Kain dia buka je mata tu, buka je kain yang tutup muka dia, terkejut dia. Ya Allah, mata duitan. Kecoh satu jerantut. Tak bermasal wartawan Mastika datang interview kan. Jadi kalau nak letakkan duit shilling atau apa-apa saja barang pada mata mayat, pastikan alih segera sebelum jiran tetangga datang, sebelum tetamu datang. Kalau mata dia masih terbuka, kita boleh guna masking tape, selotip kertas tu. Ambil koyak sikit, tarik daripada bawah atas ni ke bawah, nak tutup mata dia tu. Kalau mata dia terbuka, boleh guna selotip lain tak? Boleh. Nak guna double tape pun boleh. Tapi nak mencabut lah payah. Double tape kita letak. Nak buka tersiat kulit mata sekali. Jadi jangan gunakan yang gam kuat. Ada satu kaedah lagi yang orang guna nak tutup mata mayat. Dia guna apa? Guna gam. Gam uhu. Iya. Orang bukan Islam kadang-kadang nak tutup mata mayat, dia tarik kelopak dia tu, dia titik mata mayat tu macam air muh. Mulut dia ni dia gam. Memang tak akan terbuka selama-lamanya. Sebab apa tuan-tuan? Saya ketika saya bertugas ke hospital, ada jenazah orang Cina meninggal. Ditarik keranda tu, dia dah siap dah pakai baju semua. Saya pun kata, boleh tak saya nak tengok? Boleh, kata dia. Dekat keranda tu ada cermin. So kita intai lah daripada atas tengok cermin tu. Nampak muka seorang lelaki Cina yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Tersenyum mayat tu. Dalam otak saya berfikir, ya Allah, husnul khotimah. Mayat tu tersenyum, macam mana boleh senyum? Ayah, ini orang ada ong. Ya lah ong, dia senyum, mati baik, kata dia. Pandai pula dia kata begitu kan. Tapi saya tak boleh tidur malam. Macam mana mayat ni boleh tersenyum? Senyum yang betul-betul senyum ke? Tapi dia Cina. Kita pun fikir macam mana cara dia ni kan. Sehinggalah takdir Allah yang membawa saya ke Filipina. Saya belajar pengawitan mayat. Rupanya boleh jadikan mayat itu tersenyum. Sebelum saya nak cerita bab tu, kita tengok satu video ni. Nak pakai mic ke? Tengok video ni. Ini adalah video simulasi pengawitan mayat, tapi ditayangkan di Astro Awani. Waktu tu dia datang ke pejabat saya nak interview saya. Dia tengok video saya kata tak boleh ambil, dan dia pun buatlah dalam bentuk ilustrasi. Ni dia. Tak dengar? Okay, mic. Kuat. Buat lagi.
Ini video nak menerangkan jangan bawa balik mayat daripada luar negara ke dalam negara. Okey, mayat orang Islam kita tak perlu melalui proses pengawitan. Kita lalu 4 kaedah saja. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Tapi mayat orang Islam yang meninggal di luar negara, bukan orang Islam yang meninggal dalam negara sendiri. Contohnya orang Malaysia pergi bercuti kat Switzerland, meninggal dekat situ, keluarga dia kata bawa balik. Mak nak tengok mayat anak mak, bawa balik. Ambil duit ASB mak tu, keluarkan, bayar. Tak kisah berapa pun mak bayar. Bukan masalah duit, tapi masalahnya mayat itu perlu melalui proses embalming, pengawitan mayat. Apakah embalming itu? Iaitu proses mengeluarkan cecair-cecair dalam badan mayat termasuk darah. Habis. Dalam badan kita berapa liter darah? 4 atau 5 liter darah orang dewasa. Semua dibuang keluar. Dan segala organ-organ dalam badan mayat. Dalam badan kita ada organ apa? Jantung, hati, limpa, usus, perut, undi kencing, semuanya akan disedut keluar. Dan dimasukkan cecair formalin. Ini kaedah antaranya. Ini kaedah nak pump. Masuk, keluar. Pull in, pull out. Ni. Dia akan berjalan serentak. Ini manual. Ada guna mesin. Kemudian, barulah guna. Ini antara bahan-bahan dia. Siapa nak jadi model tadi? Ada? Inilah troka. Okey, hampir 1 meter panjang. Tajam di hujungnya. Kelilingnya ada lubang-lubang. Dan di belakangnya ini satu lubang untuk disambung dengan pipe vacuum. Kita akan rodok perut mayat. Rodok, hancurkan. Rodok, hancurkan. Hancurkan, hancur dan disedut keluar. Sedut keluar. Sedut tu guna mesin. Bukannya saya sedut. Tak ada. Saya tak buat gila tu lagi. Okey. Dia sedut keluar. Inilah barang dia. Ya. Tak besar sangat? Ni, nak rasa? Ni. Nak test ke? Tak besar. Tapi kalau tebuk tu tebus tak? Tak. Dia memang akan hancurkan. Vacuum, sedut kuat. Ni dia. Alright. Kerja embalmer dengan kerja forensik berbeza. Forensik dia boleh bedah mayat, dia boleh bawa keluar organ. Tapi dia tak boleh ambil organ tu tanpa kebenaran. Maknanya dia nak cek jantung, jantung dia boleh keluarkan. Dah selesai dia kena masukkan balik. Itu cara mereka. Tugas embalmer, dia boleh bawa keluar organ, tapi tak boleh bedah mayat. Jadi sebab tu kita tebuk lubang, godok, sedut semua. Dan sampailah mayat tu kering. Maknanya kita nampak tulang dia kosong dah. Nanti waktu hujung nanti saya tunjuk video tu yang sebenar. Okey. Inilah berlaku. Untuk apa tujuan dia? Untuk melambatkan proses pereputan mayat. Lambat sikit lah mayat tu mereput. Kalau kita bawa balik mayat, nak bawa balik ke luar negara, nak ke dalam Malaysia, kurang-kurang 2 minggu. 2 minggu walaupun simpan dalam peti ais, dia akan mengecut. Bila keluar daripada peti ais, naik flight, maka habislah. Keluarlah, pecahlah perut dia. Darah keluar. Jadi, prosedur penerbangan, dia tak nak ada sebarang cecair keluar daripada kargo, barang kargo. Maka inilah caranya. Sebab itulah dinasihatkan, mana kita meninggal, situlah ke bumi. Kalau ada kata, saya pun urus jenazah juga, tak pernah saya nampak orang Indonesia ke Bangladesh ke meninggal diguna kaedah ni. Memang tak ada dekat Malaysia. Ya, kalau di Malaysia kita tak mengamalkan kaedah ini pada orang Islam, saya tak pernah nampak lagi. Okey. Yang kita buat adalah menggunakan suntikan, shrink. Ya, cucuk 5 liter formalin, tadi 12 liter. Ini 5 liter je. 5 liter ni dicucuk ke seluruh badan mayat yang nak diterbangkan ke luar negara. Cucuk ni kat mana? Di bawah tisu kulit ni.
Dia cucuk tangan sini, dia cucuk tangan sini, dia cucuk tangan sini, dia cucuk tangan sini, cucuk tangan sini. Cerita apa tu kak? Kan? Pendekar punya lapuk kan? Cucuk tangan sini, cucuk tangan sini kan? Habis satu badan dia cucuk, barulah badan mayat tu akan dimandi dan dikafankan. Proses ini yang dinamakan hypodermical embalming bertahan selama 2-3 hari saja sebelum mayat mereput. Maka biasanya kalau kita nak bawa mayat daripada Malaysia ke Indonesia, dekat 3-4 jam dah sampai kan? Maka logiklah guna kaedah tu. Tapi kalau daripada luar negara, mereka tak guna kaedah injection biasanya. Dia guna kaedah ni. Termasuk kalau orang Malaysia meninggal daripada Indonesia, kita pergi cuti kat Bandung, na'udzubillah meninggal kat sana, family kata bawa balik, ini kaedah yang diguna pakai. Sebab itu syarat wajib bagi mereka. Kita saja yang tak mengetatkan undang-undang syarat ni. Kena faham situ ya. Baik. Jadi nak jelaskan bahawa mana meninggal, situlah ke bumi. Sebab itulah saya belajar bidang ini. Tujuannya nak bagi tuan-tuan apa yang berlaku sekiranya nak bawa balik mayat dari luar negara. Okey. Baik. Nanti di ujung nanti saya tunjuk video yang sebenar. Yang ketiga, orang yang baru meninggal dunia, sumbatkan kapas ke dalam 2 lubang hidung dan telinga mayat. Apa tujuan kita letak kapas ke hidung mayat? Untuk mengelakkan binatang masuk, betul? Binatang macam mana? Anjing, kucing? Bukan binatang, serangga. Semut, lalat, lipas, apa saja binatang kecil-kecil tu, yang serangga-serangga kecil-kecil tu, dia akan masuk sekiranya dia tahu dia dah mati. Sebab mereka bau, organ dalam badan dah rosak, dia akan masuk daripada dinding datang. Semut bergerak satu-satu, hura-huri, dia gerakkan. Maka elakkan dia masuk dengan cara tutup. Tak boleh masuk, no entry kata. Dan juga untuk mengelakkan apa? Cecair keluar, darah ke apa ke yang tumpah dalam badan ni meleleh kan, maka tutup. Kalau basah kapas tu, tukar kapas kering. Begitu je cara dia. Dengan syarat sekadar yang sesuai, sekadar yang boleh. Saya kena mention sekadar yang boleh. Sebab apa? Banyak orang kita, dia nak sumbat kapas kat hidung mayat, bukan sekadar yang boleh, selagi boleh. Boleh lagi ni, boleh lagi ni, kata cik tu. Boleh lagi ni, boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu. Bila kita nak uruskan mayat, apa kembang sangat hidung mayat ni? Tarik keluar, la ilaha illallah, daripada tekak ni kapas. Jangan zalim kat mayat, sikit saja. Okey? Jangan banyak-banyak. Yang keempat, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut mayat. Ini penting. Siapa yang pakai gigi palsu, pesan anak-anak, abah ni gigi palsu ni, gigi nampak putih ni gigi palsu ni. Gigi palsu yang boleh keluar masuk tu, bila malam nak tidur, dia bawa keluar, letak dalam cawan yang ada air, kelekung. Bangun pagi nak sembahyang subuh, ambil balik, pakai. Cucu masuk bilik atuk, tok naik apa? Dia minum. Berkat hidup cucu tu kan. Gigi yang keluar masuk itu keluarkan segera ketika dia nazak ataupun ketika dia baru meninggal. Sebab apa? Kalau tidak keluarkan, mungkin dia akan tertelan sebab dia baring. Tapi kalau gigi yang dah tanam dalam gusi, implant tu, cucuk dalam gusi tu, maka macam mana kita nak cabut dia? Boleh cabut tak? Jangan kita pada pandai minta pelayar. Minta pelayar, kata dia. Kenapa? Gigi palsu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut. Ya Allah, gigi betul, tersilap. Masalah. Kalau tak boleh cabut normal, biar je. Jangan pandai-pandai nak ambil. Termasuk gigi besi, apa tu? Gigi besi tu lah yang pakai tu. Braces. Pagar budak-budak. Gigi emas. Gigi emas. Saloma tu kan? Kalau kakak pakai gigi emas, kalau boleh waktu dia hidup tu cabutlah. Jangan dah meninggal baru nak fikir, atuk tu gigi emas tu 916 tu. Baik kau cabut, ada harga tu. Pengalaman. Salut emas, okey?
nak cabut. Baik, itu kata kalau dah salut dengan emas sekalipun tak boleh cabut, biarkan sahaja. Jangan kita patahkan gigi dia ke, pecahkan ke, jangan. Termasuk gigi besi, braces tu, jangan pandai-pandai minta screwdriver dipakai cungkil berdarah mulut mayat tu. Jangan cabut kalau tak pandai cabut, biarkan saja. Kalau rambut orang tu berwarna, warna hijau, warna kuning, warna merah, jalan kan, traffic light kan. Kalau rambut dia berwarna-warna, macam mana nak buat ni? Dah sabun tak hilang, dah shampoo tak hilang, dah klorok tak hilang, guna thinner tak hilang. Maknanya macam cara lah buat. Apa cara kita boleh buat? Ambil mesin tu, botakkan. Padan tu kau kan. Botakkan kepala dia. Boleh tak boleh? Haram hukumnya. Jangan botakkan kepala dia, jangan cukur kepala dia, jangan potong walaupun sehelai potong sengaja. Habis nak buat macam mana rambut berwarna? Biarkan, mandikan dengan lemah lembut. Itu bahagian dia. Jangan kita pening kepala nak hilangkan warna, biarkan saja, lalukan air je. Tapi kalau dia bertatu pula, badan dia tatu, dia ni dulu ahli kelab Dragon Ball kan, letak gambar dragon besar tu kan. ahli kelab tiger rimau besar itu, ahli kelab monyet monkey besar tu, ahli kelab serigala, dah macam zoo negara badan dia tu. Macam mana nak buat? Ataupun badan dia ni ada unsur-unsur agama orang lain. Dia ni dulu Kristian baru masuk Islam, tapi tak sempat nak buang salib. Besar salib kat badan dia, I love Jesus ditulis. Macam mana kita nak buat? Pertama, tuan-tuan kat rumah biasa kan, dengan dawai kasar yang nak gosok buntut kuali tu, dawai kasar yang nak gosok buntut kuali tu, ambil, calakan kawasan yang ada tatu tu, calakan dia, biar tulisan tu hilang. Yang kedua, kalau cala tak berkesan, guna pisau sagat buah tu, siat lapisan kulit yang atas tu, siat halus. Ambil kau. Yang ketiga, lagi mudah, ambil setrika, high volume, panaskan, tekap kat bahagian yang bertatu tadi. Dah macam beef steak dah. Tiga-tiga cara ni haram dibuat. Jangan dibuat ya. Saya bagi cara ni nak bagi tahu, jangan buat ya, bukan suruh buat. Okey. Jadi apa nak buat kalau ada bertatu ni? Biar je lah, lalukan dengan lemah lembut. Lepas tu ada pula yang cakap, boleh tak kita tayamum dia? Sebab air tak kena pada kulit dia, air tak kena pada rambut dia. Macam mana kita nak buat? Tayamum lah kan? Jawapannya tak payah tayamum. Sebab tayamum tu syarat dia dua je. Pertama, kalau tak ada air, ya, ulama fiqh kita kata tak ada air tu macam mana? Dalam lingkungan 25 km daripada kawasan setempat. Kalau setakat jiran tu tak ada air, Temeloh ada air. Apa ni Temeloh? Lajak sikit Kuantan, bukannya jauh, sejam dua je, ataupun tak sampai pun sejam. Maknanya boleh capai lagi air, pergi. Ataupun dalam keadaan yang kedua, sekiranya mayat tu tak boleh kena air, mayat terbakar, mayat yang memang tak boleh kena air langsung, kalau kena air cerai badan dia kan. Ataupun orang yang mati dalam COVID baru ni, dulu kita guna tayamum kan, maka mayat begini kena guna tayamum. Adapun mayat yang boleh kena air, cuma kita kata tak semua tempat kena air, maka tak perlu tayamum. Termasuk budak kecil yang baru lahir ataupun belum balik. Banyak orang kata, ni belum sunat ni, lepas kita mandikan dia ni, kita kena tayamum dia. Tak perlu ya, sebab dia dah mandi dah. Syarat mandi jenazah, dia bukan macam mandi wajib, ratakan air ke seluruh celah-celah kuku, celah selinga, tak perlu. Dia ratakan air di kawasan yang boleh dicapai. Kat mana kawasan capai? Ni, telinga ni, celah jari, ya, celah pelipat ni, kawasan yang boleh capai. Bukannya kawasan yang tak boleh capai. Mana? Perut dia, paha saja 18 lipatan. Bosah-bosah yang ni, paha 18 lipat.
Kita pun kata ratakan air ke seluruh badan. Selak satu lipatan, satu lipatan, satu lipatan, sampailah yang ke dasar tu. Arwah waktu hidup tak pernah sampai situ pun, kita dah sampai dah. Nak katakan bahawa tak perlu sampai ke tahap begitu, lalukan air kat kawasan yang boleh capai. Termasuk nak buang najis. Buang najis bukan setakat buang najis, macam nak buang usus perut, tekan macam ni macam nak adun doh roti canai macam ni, sap kan, cip tak dilibas ke. Siapa suruh tekan seluruh perut ni? Yang kita nak keluarkan itu najis yang di hujung-hujung, maka urut di bahagian kiri. Najis kita ni belah kiri. Jangan urut sekarang kata keluar kan. Urut perlahan. Okey. Dan kita ambil selai kain, kita cebok bahagian duburnya tu, tengok ada najis ke tidak pada kain tadi. Tengok. Batas yang boleh kita bersihkan bahagian dubur tu ialah satu ruas je. Satu ruas. Jangan masuk 3 ruas. Apatah lagi satu lengan. Jangan. Keluar usus semua. Jangan siksa mayat. Apatah lagi masukkan paip ke bahagian duburnya tu. Keluarkan keluar najis tu. Kata Nabi, apa yang menyakiti orang hidup, maka ia juga menyakiti orang yang mati. Jangan sakiti orang mati. Cuba kalau kita masukkan paip kat dubur kita, sakit tak? Menjerit kita kan. Begitulah mayat. Tapi dia tak boleh menjerit. Kalau mayat boleh menjerit, lari dah kita. Tak cukup tanah. Habis macam dia buat? Bersihkan di luar saja. Di luar saja. Okey? Faham kat situ. Nanti kita akan belajar lebih praktikal nanti. Alright. Ambil kain sebesar saiz tudung bawal, ikat bawah ni, dagu dia ni naik ke atas. Macam tu. Namanya ikatan pocong. Ikatan pocong. Kita panggil hantu pocong, hantu pocong. Asal perkataan pocong tu ialah ikatan pocong. Dapat ke orang Melayu, hantu pocong. Felda pucung, bukit pucung, bandar pucung, semua nak pucung. Kan? Ini perkataan pucung asal Baik. Yang kelima, tukar pakaian jenazah dengan pakaian bersih dan mudah tanggal. Pakaian bersih. Sebab apa kena tukar segera? Sebab mayat ini akan mula keras. Dalam tempoh 4 jam, 5 jam ke atas, mayat akan mula keras. Bila dia keras, susah kita nak angkat tangan dia. Kan? Dia dah keras. Kalau baru meninggal, senang kita angkat tangan dia, nak keluarkan baju. Dah keras, macam mana nak buat? Terpaksa gunting. Padahal baju dia lawa lagi, boleh pakai balik, boleh jual bandel. Tapi kita dah gunting siap-siap, rosak baju tu, rugilah. Maka sebelum baru meninggal, tukar. Lapikkan dengan apa? Kain batik ke, kain plekat ke, tutup aurat dia. Terutamanya orang perempuan. Bukan sahaja badan, ni rambut ni pun kena jaga. Ada kes tu, saya nak tengok jenazah perempuan tu, saya buka bahagian muka dia, nampak rambut dia ni mengerbang. Tanya pada anak dia, kenapa tak pakai tudung kat mak ni? Apa jawab dia? Tak apalah ustaz, semua orang tahu rambut dia macam mana. Dia dulu free hair, kata dia. Bukan masalah free hair waktu hidup ataupun tidak, tapi masalah ini fardu kifayah. Tanggungjawab menutup aurat si mati jatuh pada kita. Kalau kita dedahkan, kita yang berdosa. Lepas tu orang nak mandi mayat, jangan bagi ramai-ramai masuk. Saya kalau ditugaskan menjadi tukang mandi mayat, keluarga dah serah pada saya akan kata, saya, pembantu saya 2 orang, saya perlukan 3 orang saja lagi. Kami ni adik-beradik ada 15 orang. Mak kami ada 3. Macam ada tu. Adik-beradik 15, isteri 3 orang, semua nak masuk. Bayangkan 18 campur 2 orang, 20 orang. 20 orang kalau masuk mandi mayat bukan memudahkan, menyusahkan. 20 orang kali 2 tangan, 40 tangan pegang mayat. Kita bilas sabun bawah, dia sabun atas. Kita bilas sabun atas, dia sabun bawah. Bila nak habis? Pasal banyak tangan. Habis kalau ramai-ramai nak buat macam mana? Bergilir-gilir lah. Okey. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Okey, baik, sini bantu saya. Abang,
dah sudah kan, bagi ke adik pula, bergilir. Dia keluar, bagi orang lain pula masuk. Jangan serentak masuk. Saya kalau orang ramai masuk, saya akan bagi pilihan. Sekarang ni siapa nak mandikan? Tuan-tuan nak mandikan ke saya nak mandikan? Saya keluar atau tuan-tuan keluar? Macam itu. Okey, saya keluar kan. Macam itu kan. Okey, usah mandi. Kalau nak saya mandikan, saya nak 5 orang je. Begitu cara dia. Bukan kita nak menghalang waris. Hak waris nak memandikan mayat. Tapi kalau waris dah tanggungjawab pada kita, kita yang bertanggungjawab sepenuhnya. Bila dah ramai-ramai, tak mustahil aurat dia akan mudah terdedah. Kita berdosa, tuan-tuan. Nak pusingkan mayat ke kanan, sap, kain terselak, nampak punggung, berdosa. Apatah lagi kalau mandikan mayat, contohnya mayat perempuan, terbuka bahagian dada dia, berdosa. Siapa ketua dia? Tentu yang menanggung. Sebab tu jangan kita ambil remeh bab ni. Tukang mandi mayat orang yang amanah, dia kena jaga amanah ni. Okey, walaupun anak dia, saya anak lelaki, mak ni mak saya anak lelaki, tetap ada batas aurat. Ya, bukan kata saya anak lelaki, tu mak saya, memang, tapi tetap ada batas aurat. Di antara dada atau bahagian bahu ni sampai lutut, dia tak boleh tengok. Kena jaga bab ni. Okey, saya anak perempuan, saya nak mandikan ayah saya. Kalau ada orang lelaki, biar orang lelaki yang mandikan. Dia nak mandikan boleh duduk kat bahagian kepala atau kaki. Antara pusat hingga lutut, biar orang lelaki yang buat. Tu kaedah dia. Boleh tak seorang suami mandikan isteri? Boleh ya? Ni banyak yang orang salah faham. Ya? Seorang suami haram memandikan jenazah isteri orang lain. Saya baik dah peka kan. Isteri orang lain. Tapi kalau isteri sendiri boleh. Ya, saya nak mandikan jenazah suami saya, boleh tak? Boleh. Akak mandikan dengan anak-anak, silakan. Tapi kalau diserahkan pada orang masjid, imam sini, Bilal sini, Siak sini, AJK sini, lepas tu isteri seorang kat sini, tak boleh. Sebab ada percampuran. Demikian juga suami nak mandikan isteri dia, AJK Muslimat sini, AJK Marhaban sini, AJK Yasin sini, AJK Berjanji sini, semua dia seorang-seorang kat tengah ni pun tak boleh. Jadi kalau dia nak mandikan, dia bersama dengan keluarga dia. Jadi tapi kalau misalnya kata nisbah, contohnya yang mandikan orang luar seorang je, saya seorang, lepas tu anak lelaki dia 3 orang, lepas tu mak dia nak mandikan, tu berapa? Sebab dia punya mahram lagi ramai daripada orang luar, tu tak apa. Tapi kalau jumlah yang ramai itu orang luar lagi ramai, maka isteri duduk luar sebaik-baiknya. Sebab Nabi pernah kata, wahai Aisyah, kalau kau mati dahulu, aku yang akan mandikan jenazahmu. Maksudnya Nabi mengharuskan seorang suami mandikan jenazah isterinya, isteri juga boleh mandikan jenazah suaminya. Tapi hakikatnya ketika Rasulullah wafat, Aisyah radhiyallahu anha mandi tak jenazah Rasulullah? Tak. Siapa yang mandikan jenazah Rasulullah? Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Al-Abbas, Sayyidina Fadal, 4 orang sahabat yang juga ahlul bait Rasulullah SAW, tetapi mahram kepada Siti Aisyah, bukan mahram kepada Siti Aisyah. Mahram kepada Siti Aisyah. Yang mana kata Siti Aisyah bila ada orang luar, dia pun duduk luar. Orang tanya, wahai Aisyah, macam mana Nabi dimandikan? Kata Aisyah apa? Aku pun tak tahu macam mana Nabi dimandikan, kerana ketika aku keluar, Nabi masih berpakaian. Aku tak tahulah dia buka ke tidak baju Nabi. Tu kan isteri takkan tak tahu. Bermaksud Aisyah tak ada ketika Rasulullah dimandikan bersama. Bukan sebab tak boleh, sebab ada orang luar. Kena faham ke situ. Ya, kena ada orang luar. Jaga bab tu. Okey? Baik. Aurat kena jaga. Okey, kemudian yang ke-6, kiamkan tangan dan ikat sendi jenazah. Kiamkan tangan. Orang baru meninggal ni badan dia lembut lagi, kita bentukkan badan dia. Kalau misalnya kata kita kiam, dia jatuh, maka boleh kita ikat. Ikat pergelangan dia, satu. Yang kedua, ikat lutut dia biar lurus. Dan yang ketiga, ikat jari kaki dia biar tegak. 3 ikatan. Ya, ibu jari kaki tu biar tegak. Begitu. 3 ikatan ini hanya berlaku sebelum mandi dan kafan. Bermaksud waktu kafan jangan ikat. Kafan jangan ikat. Tapi sebelum tu boleh.
nak bagi lurus. Ada satu kes tuan-tuan, seorang lelaki tua meninggal dunia, umurnya 90 lebih. Dia meninggal malam. Anak dia 4 orang lelaki, umur 50-60 tahun, lingkungan. Pagi tu pihak surau panggil saya untuk uruskan jenazah. Saya sampai ke surau, mayat dah ada kat tempat mandi. Dan anak dia 4 orang lelaki pun ada sekali bersama saya. Saya kata pada dia, kita mandikan sekarang, boleh. Saya buka baju si mati, kain yang tutup si mati. Saya lihat si mati itu masih lagi dalam keadaan berpakaian, baju t-shirt dan kain pelekat, dalamnya masih ada pampers. Bermaksud anak-anak dia malam tadi tak buat apa-apa. Begitu je biar ayah dia. Saya kata, kenapa tak buka baju dia ni, tak cuci najis dia? Kami tak tahu Ustaz. Ustaz buatlah, kata dia. Tak apalah, saya pun tak cakap banyak. Terpaksalah gunting. Kenapa gunting? Tangan ayah dia dah keras, tak boleh nak tegak, terpaksa gunting. Lepas saya cuci najis dia, pampers dia semua buang. Waktu tu saya cuba nak kiamkan tangan dia, tak boleh sebab dah keras, blok. Saya kata pada anak dia, abang, mayat arwah abah ni nanti waktu kafan tangan dia lurus, saya tak boleh nak kiam macam ni. Sebab apa? Tangan dia dah keras. Anak dia kata, Ustaz buatlah, kami ikut saja. Okey, anak dia reda. Tapi salah seorang anak dia tak setuju. Dia kata, mana boleh Ustaz, kalau boleh kami nak ayah kami ni sempurna macam jenazah lain. Kata anak dia seorang tu. Saya kata, bukan saya tak nak buat, memang dah tak boleh. Tak apa, kata dia, biar saya buat. Saya pernah ikut kursus, Ustaz tu kata, lembutkan tangan mayat dengan minyak, urut tangan mayat tu. Saya kata, kenapa abang tak buat semalam? Saya lupa Ustaz. Dia lupa, tu biasalah, dah ada kursus ramai. Tapi bila berlaku kematian, dia blank. Itu biasa. Okey, tak apalah, cubalah buat. Bagilah minyak kat dia. Dia urut tangan bapak dia tu. Saya nampak memang tak boleh, tapi dia nak buat juga. Satu, semua pandang ni. Abang-abang dia semua pandang. Dua, ni suara ni, bang, kalau tak boleh jangan buat. Boleh, kata dia. Tiga, tam. Terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia. Tergamam semua orang, semua pandang saya. Apa salah aku? Dia buat. Pandang kita pula kan. Dan anak dia yang lain pun bertanya, Ustaz, patah ke tu? Dia tanya saya soalan kebat pula. Dia tak tanya adik dia yang buat. Ustaz, patah ke tu? Waktu tu dah kecoh dah. Kenapa tu? Orang luar pun dengar. Tangan apa patah? Dah kecoh dah. Patah. Gitu. Saya tengok muka masing-masing merah. Muka yang buat tu pucat. Lagi pucat daripada bapak dia. Menggigil macam ni. Dia nak buat ni kan. Padan muka kau siapa suruh buat? Ustaz, patah ke tu? Tanya abang dia lagi kan kat saya. Ya Allah, mata tu saya dah fikir dah semua belajar apa benda aku nak jawab ni. Kawan fikir aku tak ada. Ulum syariah tak ada. Ulum fiqh. Apa benda aku nak jawab ni? Tak ada dalam nota. Tak pernah belajar bab ni kan? Saya tengok suasana tegang. Saya pun kata, tak apa bang. Relax, cool. Saya urut tangan dia. Saya pegang, bapak pegang. Okey bang, saya dah cek. Tak patah pun. Oh, tapi kami dengar bunyi kuat, kata dia. Bunyi kuat. Bang, kadang-kadang kita ni lenguh otot. Ram, tu bunyi otot, saya kata. Otot tu kita buat macam ni kan bunyi otot. Bukan patah. Dah, tak payah kita fikir pasal ni dah. Kita ikut kemampuan mayat saja, kata saya. Cuba nak kawal situasi ketika itu. Rupanya abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia. Nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patah kat tangan kau. Garang abang dia. Dalam hati kecil saya berkata, nasib baik aku tipu. Yang patah pun. Sampai hari ni dia tak tahu cerita sebenar. Kalau dia tahu cerita ni, saya tahu nak cari siapa. Ni mesti orang jerantut bagi tahu ni. Jaga ya. Bukan nak kata benda ini satu perkara yang biasa, tapi kadang-kadang berlaku. Ya, mayat-mayat yang tak boleh dibentuk. Jangan kita paksa dia. Ada mayat yang saya pernah jumpa, tangan dia begini. Dah 2 hari, tak boleh buat turun. Macam mana nak buat? Tak boleh buat turun. Jadi, terpaksa mandikan dia dalam keadaan begini. Kafan pun dalam keadaan begini. Bila kafan tu bahagian kepala, kembanglah sikit kan. Orang kepala macam ni, dia kepala macam ni.
Kembangkan. Okey, tak ada masalah, kami boleh buat. Cuma isunya ialah ketika jiran tetangga dia datang seorang makcik tu tak ada insurans mulut dia. Kenapa kembang sangat kepala budak ni? Kata dia. Makcik tu bukan kepala dia, tu tangan dia. Baru dia sedar, astagfirullah, mulut jahat. Sebab tu jangan kita kata buruk pada mayat. Nampak apa-apa mayat, diam saja. Tak adanya tukang mandi sesaja nak adjust mayat tu macam tu. Okey, mayat ni kita kapangkan begini tangan dia. Tak ada. Mesti ada sebab. Kan? Kenapa kaki dia berlipat macam ni? Mesti ada sebab. Tak ada tukang mandi sesaja nak adjust. Tapi berlaku juga dekat Terengganu. Tim kami SPJM ada setiap negeri. Satu kes, saya pun tak pernah jumpa kes ni. Dia minta nasihat hantar gambar. Ustaz, tolong bagi nasihat macam mana nak uruskan jenazah ni. Satu jenazah lelaki tua meninggal dalam keadaan bersila. Duduk bersila macam tuan-tuan ni. Bersila. Macam mana nak buat ni Ustaz? Tak boleh baring. Memang tak boleh baring, kata dia. Saya kata ikutlah kemampuan dia. Petang tu dia update kat saya. Ustaz, mayat tadi dah siap ke bumi. Macam mana awak buat? Kami ikut cakap Ustaz, ikut kemampuan dia. Kami mandikan mayat dalam keadaan bersila. Selesai. Kami kafankan mayat dalam keadaan mayat itu bersila. Selesai. Cabaran kami waktu bila? Waktu nak solat jenazah, dia bersila depan kami. Itu saja. Allah. Hai, alih sana, pandang sana. Ini cerita benar, tuan-tuan. Tak boleh bergerak, tak boleh baring. Tak bergerak. Kalau bergerak kita pun lari. Kan? Jadi nak katakan bahawa apa sahaja keadaan mayat yang tak boleh dibentuk, jangan kita paksa. Itu kemampuan dia. Buatlah setakat yang kita mampu. Alright. Yang ketujuh, letakkan satu benda yang sederhana berat atas perut mayat. Biasa orang letak apa kat perut mayat? Orang letak apa kat perut mayat? Gunting kan? Kenapa tak orang letak gunting kat perut mayat? Kenapa orang letak gunting? Sebab gunting ni logam, dia berat. Maka boleh kita jadikan dia sebagai pemberat untuk mengelakkan perut mayat masuk angin, kembung. Tak semestinya gunting. Nak guna botol air pun boleh, mineral. Nak guna telefon pun boleh. Apa sahaja benda yang sederhana berat. Tapi jangan kita buat yang tak logik pula. Letak pasu bunga, LCD. Ini tak logik. Jangan letak Al-Quran dekat atas perut mayat. Jangan letak buku Yasin atas perut mayat. Kadang-kadang orang letak begitu. Bukan tempat dia. Ya. Ada orang petikaikan. Kenapa orang letak gunting kat perut mayat? Ni mesti ada benda-benda kurafat ni. Letak gunting kat perut mayat. Sebenarnya bukan benda kurafat, bukannya benda syirik. Tujuan orang letak gunting kat perut mayat, senang nak tukang mandi nak cari gunting. Ada tak gunting kat rumah ni? Kata makcik tu. Ada cik kat perut mayat tu. Senang dia capai. Itu saja, tak ada maksud lain. Okey. Baik tuan-tuan. Okey. Dan yang ke-8, apa tadi? Gunakan wangi-wangian untuk menutup bau jenazah. Okey, dulu orang bakar apa? Kemenyan. Sekarang ada tak lagi orang sini pakai kemenyan? Tak ada dah kan? Paling-paling pun dia bakar bukhur. Bau Arab tu kan? Gaharu, cendana kan? Itu saja setanggi. Jaranglah pakai kemenyan. Tapi tujuan kemenyan tu dulu untuk menutup bau mayat. Bukannya kerana nak panggil jin ke, bagi makan saka ke, tak ada. Okey. Zaman sekarang orang mungkin tak bakar-bakar dah. Dia spray je. Air freshener, wangian. Atau dia hantar kat dinding. 5 minit and be pure. Itu semua wangi-wangian. Maka sunnah untuk kita mewangikan rumah ketika ada jenazah. Ya. Baik, selesai bab itu. Topik yang ketiga. Ada soalan? Ya Tuan Haji. Mandi jenazah menggunakan daun bidara. Kalau di kampung kami lah di sini daun bidara. Daun bidara, dia mata kucing. Oh, buah mata kucing. Ini daun dia. Oh, daun dia. Okey. Wangi tak? Wangi. Okey. Saya salah seorang daripada
Yang menggunakan Ini pun jenazah memang beza. 20 tahun tu memang mewangi kan. bau jenazah. Okey. Jadi Boleh tak? boleh diguna. Okey, baik. Terima kasih. Mengikut uruf setempat. Kebiasaan orang kita guna apa? Kalau kata dia guna daun bidara, biasanya daun bidara lah. Tapi kata Tuan Haji, tempatnya pernah guna daun buah mata kucing tu. Dia kata wangi. Boleh. Kalau benda tu mendatangkan wangian, maka itu sunnah. Kerana sunnah itu juga pada wangian. Mandikan mayat dengan daun mata kucing, melembutkan sendi-sendi. Saya pergi ke Indonesia tuan-tuan, bulan 8 baru ni, 2 bulan lepas. Saya pergi satu upacara, namanya upacara mak nenek. Mak nenek, kita kalau kata orang mak datuk, ni dia mak nenek. Mak nenek ni upacara apa? Mayat berjalan. Dia keluarkan mayat-mayat yang dah berpuluh-puluh tahun meninggal, untuk bersihkan mayat, tukar baju baru, guna pakaikan balik. Mayat tu semua dah diawet, macam Mamia Fir'aun tu. Mayat tu tak berbau. Saya dukung mayat tu lagi. Ringan je, pegang sebelah tangan je, 15 kilo je. Kalau sempat ke Indonesia. Nama tempat tu di Toraja Utara, wilayah Sulawesi Selatan, dekat Indonesia lah. Perjalanan dia daripada sini ke Lae sampai ke Makassar 3 jam setengah. Daripada Makassar pergi ke Toraja 8 jam. Total 11 jam. 11 jam perjalanan tuan-tuan. Bayangkan. Atas bukit. Malam paling sejuk 10 darjah Celsius. Sejuk kat gunung. Siang paling panas 18. Kalau sebab nanti saya tunjuk gambar nanti. Jadi apa nak kata bahawa mayat tu tak berbau? Saya kata apa kaedah dia guna dia mengawet mayat? Dia mengawet mayat bukan guna formalin. Dulu guna kaedah cuka campur minyak tanah. 4 liter masuk ke dalam mulut mayat. Dia tak buang organ, dia tak buang darah, tapi darah tu sendiri akan kering sendiri. Organ tu sendiri akan kering. Kemudian untuk mengelakkan mayat tu berbau, dia guna apa? Dia guna daun jambu. Pokok jambu punya daun tu, dengan satu lagi daun hutan namanya daun tembelekan. Saya pun tak tahu daun apa, tapi saya tengoklah. Memang daun tu bila hancur, dia keluar bau wangi. Jadi memang dah biasa dia guna, dia lumur satu badan mayat. Memang tak berbau. Jadi katakan bahawa kalau kita guna daun itu untuk wangikan mayat pun boleh. Sebab wangian. Daun pandan ke, daun 5 purut ke, boleh. Tu wangi-wangian. Tak ada masalah. Dia sunnah perwangian. Alright. Saya habiskan ni dulu. Kemudian kita akan berehat kejap lagi. Baik, dokumentasi ni penting. Setiap orang yang meninggal dunia perlu dapatkan surat daftar kematian. Dulu kita panggil permit kubur, permit menguburkan mayat. Sekarang surat daftar kematian, benda yang sama. Okey? Mana nak dapat? Kalau mati di hospital, forensik yang keluarkan atau bilik mayat keluarkan. Tapi kalau meninggal di luar hospital, di rumah ke masjid ke tepi jalan ke mana-mana, maka pihak polis yang berhampiran keluarkan surat. Macam mana kita dapatkan surat kalau meninggal di rumah? Langkah-langkah yang perlu diambil kalau meninggal di rumah. Pertama, telefonlah 999. Itu paling mudah. Kalau kita ada direct line, nak call hospital, call hospital. Okey? Dia akan tanya, kenapa cik? Saya nak bagi tahu ada kematian di rumah saya, nak minta pengesahan. Maka ambulans akan datang. Ambulans datang, maka dia akan mengesahkan orang ni mati ke tidak ke, dia ada autoriti untuk mengesahkan. Kemudian bila dia dah sahkan, dia akan keluarkan satu surat pengesahan kematian. Maka surat pengesahan kematian ini perlu kita serahkan kepada balai polis. Jangan buat report lagi, sahkan dulu kematian. Okey, kemudian dah selesai, ambulans confirmkan dia meninggal, ambulans pun balik. Dia tak bawa mayat. Tapi kalau tu masih hidup, ambulans akan angkat mayat tu, angkat orang tu, bawa ke hospital kalau masih hidup. Kalau dah meninggal, dia tak bawa. Apa perlu buat? Pergi ke balai polis, bawalah 4 dokumen ni. Pertama, surat pengesahan kematian tadi. Siapa sahkan kematian? Bawa. Kedua, IC si mati atau pasport dia, bawa. Ketiga, IC kita lah yang nak buat report polis, bawa. Dan yang keempat, sekiranya si mati ni dulu
memang selalu check up ke hospital, ada appointment, bawa. Sebab apa? Kadang-kadang polis tanya, arwah ni sakit apa? Kecil manis sikit. Kecil manis, ada tak rekod-rekod perubatan dia? Oh tak ada cik, dia ni memang tak nak pergi hospital, dia rawat kampung je. Polis akan tanya, habis tu siapa yang sahkan dia kecil manis? Saya cik. Cik pegawai perubatan ke? Tidak, saya kerani kewangan. Tak ada kaitan. Siapa kita nak sahkan kematian? Siapa kita nak sahkan sakit dia? Maka sebab itulah perlunya dokumen tadi sebagai rujukan. Okey, kalau bawa 4 ni, insya-Allah polis mudah kerja dia. Dia akan keluarkan surat begini. Okey, yang depan sekali ni apa? Surat slip pengesahan tiada tanda-tanda kehidupan. Ni surat pengesahan kematian. Biasanya beginilah. Mungkin lain tempat lain bentuk dia. Yang belakang itu adalah contoh surat daftar kematian. Selagi surat daftar kematian ini tak sampai pada tangan tuan-tuan, maka jangan uruskan jenazah lagi. Dia meninggal kat mana? Meninggal di rumah. Kita pun kata, mana anak dia? Anak dia dah pergi balai polis. Okey, jom kita angkat, bawa ke masjid. Angkatlah jenazah tu, bawa ke masjid. Polis tak keluarkan surat, kita dah angkat jenazah dah. Kemudian polis pun datang nak tengok jenazah. Mana jenazah tu? Tadi orang masjid dah angkat dah, bawa ke masjid nak mandi. Siapa suruh alihkan? Saya tak tengok lagi mayat. Jadi masalah. Sebab itu jangan alihkan lagi. Kebiasaannya untuk apa? Membantu pemeriksaan polis, biar dia tengok dulu. Termasuklah kalau kes tu kes jenayah. Lagi penting, kes jenayah. Kita pergi rumah jiran, tengok pisau tertikam kat perut dia, dia dah meninggal dah. Jangan kita terus pergi, kak, kenapa kak? Pergi ambil pisau tu, cabut. Dah bahan bukti tu kat kita pula, cop jari kita pula. Kita yang kena soal nanti, masalah. Sebab tu kalau nampak ada unsur-unsur jenayah, jangan kita pegang mayat tu, biarkan polis yang datang. Sebab tu polis akan letak pita tu kan, untuk kawasan pemeriksaan dia. Kalau kita nampak orang tu mati tergantung, buka bilik dia, nampak kita angkat dia bawa turun. Jangan, biar polis yang siasat ada unsur jenayah ataupun tidak. Tapi kalau kita masuk bilik dia, tengok dia masih hidup, menggeletak lagi, tergantung, jangan, biar polis yang turunkan. Itu jangan buat begitu, tu zalim nama dia. Ya, nampak hidup lagi, cepat-cepat turunkan. Tapi kalau dah nampak tak bernyawa, biar polis yang uruskan. Kena faham Surat ini dah keluar, baru jenazah boleh diuruskan. Sebab polis sahaja yang boleh bagi kebenaran untuk menguruskan mayat itu. Allahu a'lam. Surat ni dah dapat, boleh uruskan untuk kubur. Dan dalam masa sama, surat ini juga boleh serahkan pada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, untuk ditukarkan menjadi sijil kematian. Ni belum sijil lagi, ni baru surat. Alright, ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. 4 soalan terus. Mungkin bacaan khusus untuk mata jenazah ada tak? Bagi orang setiap yang mati dia ada hari. Tapi yang kedua tentang derma organ. Derma organ. Okey, derma organ ni sekiranya seseorang tu dia nak derma jantung. Apabila ada pemeriksaan bahawa jantung dia tak boleh berfungsi, ada ke organ-organ lain boleh diambil? Baik. Yang tiga tentang postmortem. Okey. Kebanyakan bila kata postmortem tu menghasilkan jenazah. Tapi dalam prosedur polis, selagi tak postmortem, jenazah tak boleh dikeluarkan. Baik. Yang 4. dalam emas foreigner yang akan dikebumikan di Malaysia ni, sekiranya saya membantu kan, barang-barang emas ada di badan foreigner ni tidak handle nak. Okey. Jadi macam mana tentang barang emas? Baik, terima kasih. 4 soalan dengan Tuan Haji ni. Tuan Haji mesti tukar mandi ni. Memang urus jenazah ya? Pertama dia kata, apakah bacaan untuk menutup mata si mati? Okey, antara bacaan yang disunahkan ialah kita bacalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah
dan atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi. Okey, itu doa yang boleh kita baca. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Itu yang pertama. Bacaan dia. Tapi tidaklah kata wajib. Kita nak baca boleh, selawat pun tak apa, boleh juga. Yang kedua, pertanyaan tentang organ. Betul. Penerimaan organ dalam Malaysia, Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2004 telah membincangkan bahawa harus hukumnya seseorang itu declare ataupun dia menyatakan bahawa dia nak derma organ setelah dia mati. Maka kalau Muzakarah Fatwa kata harus, maka kita bergantung pada Muzakarah lah. Walaupun ada juga dalam kalangan ulama yang kata haram. Ya, tapi kita duduk dalam negara Malaysia, kita berpandukan pada pihak berautoriti. Maka kalau dia dah declare, buatlah. Tapi sebelum dia nak ambil organ si mati, mereka perlu dapatkan kebenaran waris. Ada pihak yang akan datang berbincang, cik, arwah ni dulu sudah declare nak order organ. Macam mana pandangan waris? Kalau waris kata, okey, tu yang dia nak, biar dia. Buatlah, ambil lah. Tapi kalau waris kata, no, kami tak benarkan, itu hak waris. Maknanya tak ada orang yang boleh potong, sebab setiap jenazah hak waris untuk menentukan. Ya, kalau dikatakan kalau tak ambil organ dalaman, boleh tak organ lain? Orang yang meninggal dunia nak ambil jantung ke, hati ke, paru-paru, organ dalaman, semua tak ada function. Sebab bila dia dah mati, macam mana kita nak hidupkan balik organ yang dah mati tu? Jantung dah mati, kita nak hidupkan? Maka tak ada. Tapi boleh diambil apa? Tisu dia, kulit dia. Itu organ-organ yang boleh diambil setelah dia meninggal dunia. Habis waktu bila orang nak ambil jantung tu? Ketika dia dah brain dead, otak dah mati. Ketika tu mesin pernafasan sahaja yang mengepam jantung dia. Waktu tu kalau dia penerima organ, pihak penerima tu akan tanya waris, boleh tak? Okey, waris kata setuju, kami sign. Waktu jantung dia masih berdegup, dia dah mati dah sebab otak dia dah mati. Waktu itulah organ tu akan diambil. Penderma dan juga orang yang nak didermakan akan berlaku serentak. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Postmortem. Tadi postmortem walaupun menyiksa mayat. Memang Nabi kata berlemah lembutlah kamu ketika menguruskan jenazah kerana ia juga merasa sakit. Nak mandi pun lemah lembut. Ini kan pula orang potong bedah. Baik. Benda ini hukumnya harus, asalnya haram sebab menyakiti mayat. Tapi menjadi harus sekiranya berkaitan dengan prosedur undang-undang. Mungkin ada kes jenayah, mungkin ada perkara-perkara tuntutan kemudian hari. Bila kita pandang dua darurat, mana yang lebih berat, maka ambillah darurat yang paling ringan. Contoh, kalau tak postmortem, keluarga dia tak boleh tuntut apa pun, pusaka apa, insurans ke, takaful yang diambil, maka mungkin memberatkan keluarganya untuk meneruskan kehidupan. Maka beban mana yang lagi berat? Keluarga yang ditinggalkan. Maka ketika itu haruslah kita postmortem si mati. Bergantung pada tu. Sakit tak mayat? Bab itu masih lagi khilaf ulama. Ada yang kata mayat akan rasa sakit, ada yang kata kata-kata Nabi itu hanya sekadar untuk kita hormat pada mayat. Maka itu benda tu khilaf. Yang keempat, barang kemas. Betul, kadang-kadang ada foreigner unknown, tak ada identiti, barang kemas ada. Maka pada siapa kita nak serahkan barang kemas? Kalau ada waris, maka waris. Kalau tak ada waris, Baitul Mal. Sebab hak kita. Baitul Mal atau kita hadiahkan pada orang yang paling berhak lah. Pihak paling bagus, badan berautoriti. Kita tak boleh ambil hak yang bukan hak kita. Jumpa barang berjalan, kita tak ambil. Ada tuan dia. Kita kena iklankan. Tak ada orang tuntut, baru kita boleh ambil. Ada syarat-syarat dia. Maka itulah yang terpakai. Wallahu a'lam bissawab. Tuan Haji? Baik. Kita dah melewati waktu. Nak rehat dulu? Sekolah ni dah sekolah soalan ni. Satu boleh Satu soalan, okey. Ambil dulu, nanti kan soalan kita tangguh lagi Batas bagi waris lelaki itu kalau jenazah wanita, ibu dia tu, batas dia ada boleh. Baik. Batas waris atau anak lelaki untuk menyentuh ibunya yang meninggal dunia. Maka batasnya pada jenazah. Batasnya sama macam batas orang hidup. Kita kalau mak kita ada, kita boleh cium dia. Boleh cium muka dia, cium dahi dia, pipi dia, kan, tangan dia. Maka itulah dia. Waktu hidup boleh tak kita tengok bahagian antara dada dia sampai ke lutut? Tak boleh. Maka haram juga waktu mati. Maka tak boleh sentuh.
Masa mandi pun tak boleh. Tempat-tempatnya dah di antara muka, tangan, bawah lutut. Antara lutut sehingga yang ni bagi orang perempuan yang buat adik-adik perempuan, itulah batasnya. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Saya berhenti seketika bagi tuan-tuan untuk berehat dulu. Saya pun ambil masa tuan-tuan juga terlalu lama. Jadi saya serahkan balik pada pengacara majlis tadi. Mana Ustaz ni? Untuk kita berehat. Dan insyaAllah kita sambung balik selepas ini. Terus kepada praktikal. Praktikal kat mana Ustaz? Perempuan kat mana? Dekat sini. Dalam kawasan perempuan. Lelaki kat sini lah kita buat ya. Boleh? InsyaAllah nanti lepas masuk terus duduk ke tempat perempuan sana, lelaki sini, dan mungkin dalam pukul 11.45 mungkin kita berkumpul balik untuk saya buat penggulungan soal jawab dan sebagainya. Okey, Ustaz silakan.